bahagian 6.5 rumus sudut majmuk dan rumus sudut berganda. Jadi cikgu fokus dulu kepada rumus sudut majmuk. Okey, jangan risau, rumus ini diberi. Okey, ini adalah rumus sudut majmuk. Jadi jom kita tengok macam manakah soalan-soalan yang boleh kita selesaikan dengan menggunakan rumus majmuk. Okey, rumus sudut majmuk. Okey, contoh 1, cari nilai bagi setiap ungkapan yang berikut dengan menggunakan rumus sudut majmuk. Okey, tengok rumus sudut majmuk. Okey, seterusnya semak jawapan yang diperolehi menggunakan kalkulator. Jadi, okey, cuba keluarkan dulu soalan A. Okey, soalan A dia bagi sin 63 darjah cos 27 darjah tambah cos 63 darjah sin 27 darjah. Macam mana ni kita nak jadikan dia ni? Okey, kita andaikan 63 ni adalah A, 27 ni B. 63 ni A, sini ini B. Maksudnya macam ni, lagi senang kita nak tengok. Jadi kita tengok formula. Okey, kita tengok formula rumus majmuk. Jadi kamu tengok beza. Sin A cos B, cos A sin B sini. Jadi A tambah B. Formula sin A tambah B. Jadi cikgu pun keluarkanlah. Senang je. Jadi sin A tambah B. Jadi A tambah B tadi apa? Okey, sin 63 darjah tambah B 27 darjah. Jadi kita akan dapat sin 90 darjah. Jadi sin 90 darjah sama dengan 1. Simple saja. Okey, good. Okey, mudah sahaja. Okey, jom kita tengok untuk B. Untuk B, cikgu keluarkan soalan B. Okey, untuk B pula, okey, cos 50 darjah, cos 20 darjah tambah sin 50 darjah, sin 20 darjah. Jadi kalau tak nak keliru, 50 dengan 50 ni cikgu buat A lah. A sini, ni A, ni B, B. Maksudnya cikgu buat maksudnya cos A cos B tambah sin A sin B. Contoh mana tadi? Sin A cos B sin A. Tolak. Okey, bila tambah tu, okey, kita tambah cikgu tambah. Kalau tambah tu macam mana nak buat tu? Okey, kalau tambah tu kita tengok dia menolak lah. Okey, cos. Okey, ni. Sini tambah cos A, cos B. Nampak ke? Tak nampak lah pula. Sorry. Ni tengok Okey, cos A, cos B, cos A, cos B tambah sin A, sin B. Jadi kamu tengok formula dia adalah cos A tolak B. Cos A tolak B. Jangan risau, formula ni diberi. Okey, jadi cikgu tulis sebenarnya adalah cos A tolak B. Okey, cos A tolak B. Jadi A kita adalah cos A kita adalah 50 darjah tolak B 20 darjah. Kita akan dapat cos 30 darjah. Jadi cos 30 darjah kalau sudut khas, kalau kamu ingat sudut khas dapatlah punca kuasa 3 ataupun set 3/2. Macam tu. Okey. Okey, kamu boleh juga letak dalam perpuluhan. Tidak ada masalah. Okey, kita selesai untuk B. Okey, good. Okey, macam mana pula kita nak buat untuk C? Okey, C tan. Confirm bahagian tan sini. Okey, kamu tengok tan. Senang. Okey, tan tengok tan 70. Atas ni tolak. Bila atas ni tolak, kita guna formula yang terakhir ni. Tolak. Okey, kita buat ini A. Ini B. Ini A. Ini B. Tan A tolak tan B, 1 tambah tan A, tan B. Okey, jadi kita guna formula tan A tolak B. Okey, jadi untuk C terus buat tan A tolak B. Jadi apa tadi A kita? Jadi tan A kita adalah 70 darjah tolak B 10 darjah. Jadi tan 60 darjah. Okey, kalau kamu guna sudut khas, kita dapat punca kuasa 3. Okey. Ataupun pakai kalkulator pun boleh dalam desimal. Okey.
Okey, contoh 2, membuktikan identiti lain menggunakan rumus sudut majmuk. Okey, jadi kita ambil soalan A ya. Cikgu keluarkan soalan A, mana pula pen hitam cikgu tadi. Okey, soalan A di mana sin 90 darjah tambah A sama dengan cos A. Jadi kita nak buktikan sama ada kanan sama dengan kiri, kiri ataupun sama dengan kanan. Jadi kita pilih yang kompleks lah. Kalau cikgu pilih biru ni lah sebelah kiri sebab dia nampak lebih kompleks kan. Okey, jadi cikgu teruslah pilih di mana sin 90 tambah A. Macam ni. Sin 90 tambah A, sin tambah. Jadi sin tambah A tambah B lah. Jadi sekarang kita anggapkan 90 ni, okey, cikgu tuliskan sini. Cikgu letak dulu formula dia. Formula dia adalah sin A tambah ni di mana sin A cos B, cikgu tunjuk tau. Okey. Sebab dia tambah lepas tu tambah cos A sin B. Cikgu buat slow-slow supaya kamu follow. Jadi kalau tambah tu, jadi kita anggapkan sini 90 lah. Okey, sini 90 darjah. Okey, sini A. Sini 90 darjah, A kita 90 darjah. Cikgu buat sini A, sini B. Okey. Ini adalah A. Jadi kita gantikan nak bagi nampak. Jadi sin 90 darjah cos A tambah cos 90 darjah sin A. Macam tu. Bila dah jadi macam ni, okey, sin 90 darjah kalau kamu masuk dalam kalkulator kita akan dapat 1. Okey, cos A tambah cos 90 darjah kamu akan dapat kosong. Kita masuk dalam kalkulator. Jadi kat sini ni habis, tinggallah cos A. Yeay, berjaya. Okey, sama. Berjaya dapat. Okey, berjaya. Yes. Okey, jadi kita tengok soalan B. Soalan B ni dia agak complicated sikit. Okey, cikgu salin dulu. Okey, sin x per pi per 6 tolak sin x tolak pi per 6 sama dengan cos x. Okey, murid-murid. Jadi di sini, jadi di sini siapa lebih complicated? Kiri atau kanan? Okey, jadi yang lebih complicated di sebelah kiri. Jadi cikgu ambil lah sebelah kiri. Okey, jadi sin, cikgu salin dulu, tolak sin x tolak pi per 6. Okey, macam ni. Okey, jadi kat sini dia melibatkan dua rumus. Okey, satu sin tambah ni, sin tambah. Satu sin tolak sini. Jadi kita anggapkanlah ni A sini B, sini A, sini B. Jadi cikgu selesaikan dulu yang tambah. Itu yang tambah. Jadi jangan keliru tau, hati-hati kat sini. Okey, jadi nak salin dulu formula ke? Okey, kalau nak salin dulu formula, cikgu salin dulu supaya kamu nampak Okey, tambah formula dia ni. Sin A cos B tambah cos A sin B. Okey, tolak dengan, okey, kat sini tolak jadi formula yang kedua ni sini. Sin A cos B tolak cos A sin B. Okey, dua formula Okey, kita keluarkan. Okey, baru kita gantikan Okey, kita gantikan. Jadi sin X cos pi per 6 tambah cos X, itu X sin pi per 6. Okey, panjangnya. Okey, step. Okey, tolak. Okey, dekat sini disebabkan dia ada tolak di sini kat luar ni, cikgu lupa nak cakap, nak selamat buat bracket untuk elakkan kesilapan. Okey, jadi dekat sini masih ada bracket besar. Okey, sin A kita tadi, okey, sin X cos B tadi pi per 6. Okey, tolak cos X sin pi per 6. Okey.
Okey, jadi di sini kita darab tau. Jangan tersilap pula ya. Hati-hati di sini darab negatif, darab positif, negatif, darab negatif lah. Jadi di sini kita nak hilangkan bracket ni dulu. Sin X cos pi per 6 tambah cos X sin pi per 6. Ini sin tolak Sin X cos pi per 6, negatif darab negatif akan jadi positif. Cos X sin pi per 6. Panjangnya, nampak kan? Okey, jadi kat sini kita boleh hapuskan tau. Ada yang kita boleh hapuskan. Tengok sin X cos X. Cikgu garis. Cikgu ambil highlighter nak bagi nampak. Tengok sini. Okey, ni sin X cos X ni bukan ke sama ni. Satu positif, satu negatif. Jadi hapus. Hapus dia kita hapuskan dia ni, hapus. Jadi sini pun hapus. Ini pun sama, cos X sin sama, jadi kita boleh satukan sebutan yang sama, jadi dia akan dapat 2 cos X sin pi per 6. Okey, kita semakin hampir. Jadi di sini murid. Okey, jadi di sini kalau kamu cari pi per 6 ni sebenarnya adalah 180 bagi 6. 30. Okey, 30. Jadi 2 cos X ni adalah sin 30. Okey, sin 30 kamu akan dapat, sin 30 kamu akan dapat 0.5. 2 cos X 0.5. Macam tu. 0.5 darab 2 kita akan dapat 1. Jadi tinggal cos X. Yeay, berjaya sama. Okey, kita masuk contoh yang keempat, iaitu contoh yang terakhir bagi rumus sudut majmuk. Murid-murid kat sini diberi, okey kita tengok soalan, diberi sin A 3/5. A adalah sudut di antara 0 hingga 90 darjah, manakala sin B sama dengan negatif 12/13, di mana sin B berada di antara 90 ke 270 darjah. Cari, okey, A tambah B. Okey, jadi sekarang kita nak tahu manakah kedudukan dia. Okey, 9, okey B ni. Jadi okey, kejap ya. Okey, murid. Jadi di sini cikgu buat dulu. Okey, untuk A. Oh, ini sebenarnya di antara 90 ke 90 darjah. Mana dia kedudukan ni? Okey, jadi kat sini adalah X, sini adalah Y. Okey, kalau di antara 0 hingga 90 darjah, kita tahulah kedudukannya di sini, kuadran pertama. Jadi cikgu buat segitiga 90 darjah di kuadran pertama. Jadi inilah sudutnya A. Sudutnya A. Jadi sin adalah soh opposite per hypotenuse. Jadi opposite-nya adalah 3, hypotenuse-nya adalah 5. Jadi menggunakan teorem Pythagoras 3, 4, 5. Okey. Jadi daripada sini kita dah tahu sin A sama dengan 3/5. Okey, sin cos pula. Cos A, cos adalah cah adjacent per hypotenuse. Tan A pula. Tan A adalah tua opposite per adjacent. Jadi kita berjaya selesaikan yang A. Okey, kita buat B pula. Okey, B adalah 90 darjah. Okey, kita tengok untuk B pula ya. Sini X, sini Y. Okey, dia kata 90 darjah ke 270. Okey, sini 90. Dia sama ada kuadran pertama atau kuadran kedua. Mana satu kita nak pilih. Okey, ini kena complicated sikit. Sin adalah soh opposite per hypotenuse. Opposite per hypotenuse. Okey, jadi kalau opposite per hypotenuse mesti negatif. Okey, negatif. Okey, jadi kita tak tahu sama ada di kuadran kedua atau kuadran ketiga. Okey, contohlah kalau cikgu buat kuadran kedua. Okey, opposite kita. Opposite adalah, contohlah sini, opposite adalah 12. Okey, hypotenuse adalah 13. Okey, opposite hypotenuse.
Okey, kalau kamu tengok betul-betul kat sini, sini nilai ni positif, tinggi ni positif. Okey, sepatutnya dia nak negatif. Bila nak negatif, kita bukan di kuadran kedua. Maksudnya ini adalah batal. Maksudnya mesti menggunakan kuadran ketiga. Sini, kuadran ketiga. Kenapa batal? Sebab kita nak dapat nilai yang negatif tu. Okey, contoh kita buat kuadran ketiga pula. Okey, sini X, sini Y, ni kuadran ketiga. Okey, sini B. Okey, kita masukkan balik isom. Opposite negatif. Ni 12, opposite 12, hypotenuse 13. Jadi baru betul negatif 12 sebab tinggi dia ni, panjang negatif 12 ni pada negatif. Paksi yang negatif. Yang 12 ni Y ke atas positif, jadi tak boleh. Ni baru boleh negatif 12 per 13 sebab ini positif 12 per 13. Okey, jadi di sini. Okey, so kalau menggunakan Pythagoras theorem 5, 12, 13, sini 5. 5 tu jangan lupa negatif 5 sebab dia berada di sebelah kiri paksi X. Okey, jadi kita selesaikan dulu sin B. Okey, sin B adalah negatif 12 per 13. Sin cos B cah adjacent per hypotenuse. Adjacent per hypotenuse negatif 5 per 13. Dan tan B tua opposite per adjacent. Opposite per adjacent. Jadi 12 per 5. Negatif bahagi negatif, positif. Okey, jadi kita selesai. Baru kita selesai selesaikan perkara A dan B ni. Belum jawab soalan lagi. Okey, soalan ni beginilah. Kita pergilah soalan A. Gimana sin A tambah B? Alamak, sin A tambah B, apa formula dia? Okey, sin A tambah B. Sin A tambah, jadi ni tambah atas ya. Jadi sin A cos B tambah cos A sin B. Kita ambil ni. Jadi masukkanlah. Kita masukkan maklumat tadi yang kita dapat. Sin A adalah 3 per 5. Cos B adalah negatif 5 per 13 tambah cos A sini 4 per 5 sin B negatif 12 per 13. Macam tu je. Jadi kita darablah. Kita akan dapat kat sini, masuk je dalam kalkulator, kita akan dapat negatif 63 per 65. Macam tu. Mudah dia sebenarnya, tak susah pun. Okey, good. Jadi kita tengok untuk soalan B. Okey, untuk soalan B. Okey, tan B tolak A. Tan tolak di bawah ni. Okey, tan tolak di bawah ni. Jadi cikgu salin dulu formula untuk elak kesilapan. Tan A tolak adalah atas. Tan A tolak tan B per 1 tambah tan A tan B. Okey, jadi kita masukkan maklumat yang kita kira tadi lah. Tan A, mana A? Ni A. Tan A adalah 3 per 4 tolak tan B 12 per 5. Okey, 12 per 5. Apa lagi? Macet pula cek ni. Betul tak negatif 5 13? Kejap cikgu cek. 5 13 3 per 5 4 per 5 3 per 4. Okey, jadi tan A tolak tan B. Okey, tan B, tan A cikgu tadi 3 per 4. Okey, tolak 12 per 5. Okey, betul. Takut tersilap, cikgu ceklah balik. 1 tambah tan A 3 per 4 darab tan B 12 per 5. Macam tu. Jadi kira dengan berhati-hati. Okey, jom kita cari. 3 per 4 tolak 12 per 5 negatif 33 per 20.
14/5 negatif 3/3 per 56. Yeay.